bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi gerak ke atas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar tahu siapa yang akan membunuh. Ketika suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah berjalan dan melawat keadaan peniaga-peniaga di pasar. Kebetulan Abu Lu'lu'ah dia seorang tukang besi, dua pedang, dua senjata. Yahudi itulah kerja di laga-laganya manusia pegang itu. Dia mengambil keuntungan atas kematian. Itu Yahudi. Jadinya masa dia tengah mengukur besi yang dia bakar itu Sayyidina Umar. Lalu Umar tegur dia. Sayyidina Umar tanya, buat apa ni? Lalu sambil dia mengetuk besi itu, dia tengok wajah Sayyidina Umar dan dia menjawab, aku sedang dan akan buat satu benda yang akan dikenal oleh umat Islam sampai hari ini. Umar tahu ini yang akan bunuh. Tapi bila akan dibunuh, Umar tak tahu. Ya. Jadinya saya hari Sayyidina Umar dibunuh ketika sembahyang subuh. Ada waktu Sayyidina Umar sujud, masa telah melompat Abu Lu'lu'ah ke hadapan dan menikam Sayyidina Umar. Mudah dia buat kerja besar. Dia ada senjata macam kiambi tetapi besar sikit macam sabit, tapi kecil daripada sabit. Lawi ayam. Jadi Arab itu di antara senjata jembia. Masanya sujud dia tekan belakang Umar, lepas tu dia pukul, tekan tali. Buat beliau saya terkoyak dapat pun Sayyidina Umar. Malam itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berdiri. Sayyidina Umar mimpinya Sayyidina Umar berada dalam sebiji telur ayam. Telur ayam. Sayyidina Umar duduk dalam mimpi. Kemudian perlahan-lahan Umar mencucuk dan menikam-nikam kulit telur ayam. Saya tembus kepada Sayyidina Umar keluar daripada kulit telur. Lepas tu dia pecahkan lagi, dia pecah lagi sampailah dia keluar dan dapat berdiri di luar daripada kulit telur ayam yang besar. Dia pun tersedar. Lalu Amirul Mukminin Umar memanggil ahli keluarga dan beritahu, dia kata, hari ini aku akan latih saya. Tapi tak tahulah kata bukunya subuh atau buku. Ingat bila-bila bawa ke malam, tak subuh. Masanya Umar ditikam. Ada riwayat menyatakan 13 tikam. Ada menyatakan 11, ada kata 9, ada kata 6. Maknanya 5 kata. Tikam ni kena sedap ada lah. Jika sampai 5 kali, putus habis tali-tali perut. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia 3 hari setelah dibunuh. Dia tak mati masa itu juga. Ya, sakit, kemudian diikat di balu, darah terus keluar. Salah seorang di antara anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ada 2 anak lelaki. Dua-dua nama dia Abdullah. Salah seorang Abdullah telah dia nak ambil tindakan membunuh Abu Lu'lu'ah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, jangan, nanti Umar akan menghukumnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan diapa-apakan, simpan. Tapi kalau sakit itu makin berat. Luka dia dah tak boleh dibuat apa. Hari ketiga itu dia meninggal dunia. Dan bagaimana Sayyidina Umar
bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, minta izin, apakah boleh wahai Aisyah, kalau sekiranya ditakdirkan saya meninggal dunia, maka saya nak jenazah saya ini dikebumikan sebelah ayah awak Sayyidina Abu Bakar. Lalu Aisyah kata boleh, dan Aisyah membenarkan. Sebabnya ialah kerana yang namanya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang di Madinatul Munawwarah itu adalah kawasan rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah, di mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat sakit dia, di antara isteri Nabi yang lain, di antaranya telah memberikan malamnya kepada Aisyah. Melihatkan Nabi semakin berat, di akhir-akhir itu mereka buat keputusan tak payah gini-gini dah. Tinggal jalan di rumah Aisyah, biar Aisyah yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah wafat ketika kepalanya berada di atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Itulah akrab intimnya kasih sayang Rasulullah dengan para isteri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi dan para rasul dikebumikan di mana kami diwafatkan. Oleh kerana Rasulullah wafat di rumah Aisyah, maka di situlah digali perkuburan tubuh yang ditanam. Adapun Utsman pun berada di Baqi'. Abu Bakar itu di sebelah Rasul. Maka Umar minta izin daripada Aisyah ke kawasan tanah. Nas ini menunjukkan bahawa saja kalau kita nak menanam jenazah di suatu kawasan tanah dan tanah itu milik individu, kecuali tanah wakaf yang lain memang telah digeserkan sebagai tanah perkuburan umpama, ini tanah individu. Lalu nak dikebumikan jenazah di tanah, wajib dari segi hukum minta izin tuan tanah. Tak boleh pakai gani letak-letak sumbat itu aja. Kena minta izin tuan. Umar sendiri minta izin dengan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Bagaimana menurut riwayat, setelah 2 hari dia makin semakin berat, Umar memberitahu kepada anaknya, hari ini kata Umar lepas salat, hendaklah kamu istiharkan kepada penduduk Madinah supaya semua penduduk Madinah mulai hari ini hendaklah memanggil aku dengan nama Umar sahaja, dengan tidak memanggil aku dengan kalimah Amirul Mukminin. Bagi Umar saja sudah, di mana Sayyidina Umar meletakkan jawatan karena rasa dia tak boleh pikul dah tugas dah. Ini yang diajar oleh Syekh. Kalau dah rasa tak ngerti dah nak buat apa, dia letak jawatan saja, jangan buat lagi. Islam diajar macam tu. Sayyidina Umar dia lepaskan jawatan. Dan bagaimana masanya dia tengah nazak tu dah, ramai para sahabat radhiyallahu anhum datang menziarahi ini, mendoakan dia. Dan ada seorang ni yang ditulis dalam riwayat, datang dia kata, wahai Umar, tenanglah, insya-Allah. Ya, bahasa kata dia, saya perlukan tak